Anda tanya, saya jawab. Bersama saya Asfarina Samiul Mon di siaran YouTube channel. Hampir 3 tahun ada dalam kalangan mahasiswa yang memulakan pengajian di Institut Pengajian Tinggi ketika negara mula dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan sudah pun menghabiskan pembelajaran masing-masing. Walaupun PKP ditamatkan, tetapi tak boleh rakyat terus bebas seperti biasa. SOP tertentu mesti juga dipatuhi. Graduan yang dihasilkan dikatakan hanya tangkap muat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran bin Ahmad Kamal, pensyarah Kolej Komuniti Arau Perlis, bidang fashion dan pakaian. Soalan daripada saya, apa peluang graduan daripada bidang fashion dan pakaian ni selepas pandemik COVID-19? Bagi ramai graduan sekarang, kegembiraan mendapatkan segulung ijazah tidak kekal lama. Apabila mereka keluar saja ke dalam dunia pekerjaan, mereka mendapati bahawa realitinya adalah sangat berbeza daripada apa yang mereka fahamkan. So, bagaimana dia orang harus bangkit untuk mewarnai industri fashion tanah air di Malaysia? Telah mencuba berbulan-bulan, bertahun untuk mendapatkan pekerjaan, menghantar beratus resume dan menghadiri berpuluh-puluh interview, mereka masih lagi belum mendapat pekerjaan yang mereka harapkan. Dan ramai juga yang mendapat pekerjaan tapi pada kadar gaji yang bawah daripada qualification mereka. Jadi kenapakah masalah ini berlaku? Di manakah silapnya? Persoalannya, adakah penularan wabak ini memberi impak kepada pasaran penawaran pekerjaan di dalam negara? Dan yang paling penting, apakah kesannya terhadap graduan Bumiputera yang dihasilkan ketika wabak ini melanda? Anda tanya, saya jawab. Bersama saya Asfarina Samiul Mon di siaran YouTube channel. Okey, Tuan Imran, terima kasih daripada KK Arau Perlis. Saya nak jawab ni pasal yelah kita baru aja habis COVID 2 tahun pula tu. 2 tahun. Ramai terkesan dengan berbagai isu yang hilang kerja, yang tak ada kerja, yang nak cari kerja. Lepas tu yelah COVID kan. Jadi saya ni bukanlah pakar sangat, tetapi boleh dikatakan pengalaman yang menjadikan saya pakar. Kenapa? Kita semua survive masa COVID kemarin. Okey, menjawab soalan Tuan Imran daripada KK Arau, apatah lagi tentang fashion ini sendiri. Ke mana arah tujuan, apa nak jadinya lepas COVID ni. Semua pun nak start balik. Kami kat sini pun kena start balik enjin, nak cari balik momentum yang best dan wow untuk memulakan perniagaan semula. Okey, pendapat saya lah kan. Apa kata? Kita sama-sama, anda juga rakyat Malaysia, mohlah kita belilah barang keluaran dalam Malaysia sendiri. Support peniaga kita yang kecil-kecil. Tak kisahlah mungkin saudara kita ke, adik-beradik kita ke yang jual tudung. Walaupun kita tahu tudung bawal tu kita nak beli borong, kita boleh dapat RM6, RM10 kan. Tapi apa salahnya untuk sama-sama jana pendapatan, jana income, bantu kawan-kawan yang sekitar kita yang dekat-dekat dulu kan. Walaupun jual produk yang very simple, sikit saja, tapi dengan sumbangan anda tu besar maknanya bagi seorang usahawan. Besar maknanya bagi seorang usahawan. Kenapa? Dengan duit itulah dapat menyuntik semangat kepada para usahawan kemahiran ni untuk nak meneruskan kelangsungan hidup, nak meneruskan aktiviti perniagaan yang kecil sahaja kan. Sebab kita bincangkan ini adalah isu endemik selepas COVID. Negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April depan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia adalah fasa peralihan untuk negara kembali kepada kehidupan normal selepas rakyat bergelut dengan pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Jadi nak dapat balik momentum berniaga ni begitulah. Saya berharap supaya rakan-rakan saya di luar sana yang ada duit sikit tu support perniagaan
rakan-rakan sekeliling anda. Tak kisah bidang apa pun, mungkin bakery, mungkin masakan, mungkin pakaian, support, belilah walaupun hanya sehelai kan, tudung, tempahlah walaupun hanya sehelai baju. Jadi anda nampak rakan-rakan anda yang dulu buka balik kedai jahit, sokong, tempah dengan mereka. Kita kata local support local jugalah kan. Jadi ini pendapat saya dan saya seru kepada anda juga, kita sokong belilah barang buatan tempatan kan. Jadi saya pun begitu, walaupun saya kata semurah-murahnya, serendah-rendahnya, walaupun kita boleh dapat produk yang sama di luar secara mass dengan murah, tapi kerana niat kita untuk melihat ekonomi perniagaan SME ni berkembang, kita sajalah yang boleh sokong. Dan orang yang banyak duit sana, jangan lupa sokong kita juga. Stay tune, jumpa lagi. Yang di mana graduan makin meningkat setiap tahun. Di situlah adalah orang kata ketidakseragaman yang telah berlaku, di mana graduan itu akan menghadapi kesukaran untuk memenuhi peluang pekerjaan di pasaran. Di sini adalah aspek yang paling penting, di mana kesemua pihak, terutamanya institusi pengajian tinggi dan juga pihak kerajaan perlu memberi sedikit lebih perhatian berkenaan dengan graduan-graduan yang dihasilkan, di mana pasaran telah berubah disebabkan oleh pandemik, ya. So penghasilan graduan-graduan ini perlulah berdasarkan pengurusan yang sejajar dengan keperluan pasaran. Dalam satu report yang telah dihasilkan oleh World Economic Forum pada tahun 2020, iaitu berkenaan dengan Jobs of the Future, di mana dia menyatakan bahawa negara kita, Malaysia, memerlukan lebih banyak graduan yang memenuhi keperluan dari segi digital, data scientist, data analyst, so on so forth. So di situ kita dapat lihat bahawa pasaran peluang pekerjaan akan berubah disebabkan oleh faktor-faktor yang salah satunya yang teramat yang besar adalah pandemik 19. Anda tanya, saya jawab. Bersama saya Asfarina Samion Mon di siaran YouTube channel.